الذي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت وبك بنعمتك وأبوء بذنبي إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita sama-sama memanjatkan selawat kata Nabi junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan malam Jumaat yang penuh barakah ni, syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam siri pengajian online, pengajian kuliah online dalam siri pengajian kajian tauhid dan tasawuf dalam karangan kitab karangan alhamdulillah Allah takdirkan saya sendiri mengarangnya. Ini kita hakikat kehidupan, insya-Allah. Mari kita perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan kudrat dan inayahnya dapat kita berkumpul lagi sekali dalam kuliah pengajian online kita, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin, insya-Allah. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Sebab apa semangat? Ada kata Puan Hariza Jamnat. Sebab apa semangat? Sebab saya mendapat satu mesej tahniah anda terpilih untuk menghadiri datang menunaikan solat Jumaat. Allahu akbar. Dapat mesej tu, rasa ya Allah terpilih. Dia tulis kat situ. Kan masjid sekarang ni kita masih dalam PKPP dan kita taat pada kuli amri minkum. Selangor masih lagi masih lagi dalam keadaan SOP-nya by invitation. Jadi alhamdulillah terasa ya Allah tadi baru dapat list, minggu lepas tak dapat. Jadi kita akur lah. Kita akur. Baru kita rasa bagaimana nak masuk rumah Allah ni, apatah lagi bertemu dengan Allah Ta'ala, itu memang dipilih. Memang yang terpilih saja, bukan sebab ada apa-apa kelebihan pun. Sebab Allah lebihkan, itu je. Kita tak ada apa-apa kelebihan. Sebagai contoh malam ni yang mana dipilih oleh Allah untuk
berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah. Rasa nikmatnya, Allahu Akbar. Punyalah kita nak pergi rumah Allah kan. Baitullah, rumah Allah lah tu. Bertemu dengan Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin jumpa Allah. Solat tu jumpa Allah lah. Apatah lagi di rumah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi senang penonton, sesembah mata Allah SWT. Ya, Sabah ikut keluar masjid. Di KL pun sama. Wilayah persekutuan pun sama. Cuma di Selangor ni, by invitation. Bagus juga. Bagus juga. Bila kita macam tu, kita dapat suatu yang, suasana yang Masya Allah. Tak tahu nak cakap. Satu perkara yang luar biasa lah. Wallahualam. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Walaupun nampak macam biasa je kan. Simple saja. Alah Ustaz. Yelah patutnya jemputlah semua orang kan. Tapi itulah Allah takdirkan nak bagi rasa bagaimana dijemput. Macam orang dapat panggilan haji. Tahniah anda berpeluang untuk menunaikan haji pada tahun ni contoh. Kan? Dan Alhamdulillah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya. Ceria tu lah dapat invitation tu. Menunaikan solat Jumaat setelah sekian lama tak dapat. 4 bulan, masuk 4 bulan tu. Siapalah kita kan macam tu lah. Tapi dapat, Allahu Akbar. Dapat setelah lama, tidak mampu dalam keadaan kekangan je lah. Bukan kehendak kita, tapi itulah suasana yang Allah takdirkan berlakunya. Tengok ada satu viral orang di Qatar. Berlari dia dapat pergi masjid. Berlari dia. Allahu Akbar. Berlari dia. Jadi itulah suasananya mungkin terzahir. Alhamdulillah. Memang ceria, memang gembira. Sebab apa? Sebab besok nak pergi menunaikan solat Jumaat dengan by invitation. Subhanallah. 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 Ini satu. Bukan kata tak lejah. Saya pun tak lejah. Saya pun tak lejah Tuan Abdul Hafiz. Kan? Macam mana? Mereka pun akur. AJK Masjid. Yelah, kita tak nak lah. Dan ini penting sebab kita tak nak pergi sebab ada kenalan. Tak nak. Kita pergi bukan sebab ada kabel apa ke dah. Kita kena akur. Saya akur lah. Bukan sebab tengok aku ada kenal JK ke aku kenal. Boleh kita gunakan tu. Tapi biarlah dia datangnya dengan natural. InsyaAllah. Baik. Ini sidang jemaah mata Allah SWT. Memang. Ya, betul. Ni baru kat dunia. Itulah suasana nanti. Suasana yang saya nak gambarkan itu, rumah Allah itu by invitation. Itulah hakikat dia. Memang yang datang ke rumah Allah itu by invitation saja. Cuma sekarang ni Allah nak tunjukkan secara hukum ataupun syariat yang dianjurkan oleh manusia. Kena list. Sekarang dah ditambah sikit. Dulu kalau di Selangor 40 orang, sekarang di expand sikit. Nampak macam manusia tulis, panggil. Tapi sebelum tu pun sama. Datang ke rumah Allah itu hanya by invitation. Datang ke majlis ilmu itu by invitation. Sama dengan majlis ilmu pun by invitation. Bukan sebab kita. Tak ada. Allah pilih kita. Allah pilih kita bukan sebab ada kelebihan. Tapi Allah lebihkan kita. Itu saja sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi subhanallah satu kerinduan. Satu kerinduan yang tidak boleh digambarkan. Dapat saja alhamdulillah yang dah dapat, syukur alhamdulillah, tak apa. Saya doakan semuanya yang ada dalam ni insya-Allah dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di syurga sana. Itulah yang lagi penting. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu dia. Benar tu Raja Sariza. Ini satu saya nak bagi satu gambaran dan suatu suasana
Subhanallah. Seronoknya kita itulah dipanggil hari pembebasan bagi orang beriman itu, bukan bebas daripada masalah di dunia dah. Tapi bebas daripada masalah yang lebih utama, iaitu ittaqu minan nar, daripada api neraka, dan dibebaskan dan kita dipilih masuk syurga. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak gambar suasananya, sungguh luar biasa. Dan inilah yang didambakan oleh orang beriman, ya. Didambakan oleh orang beriman. Jadi dipilih oleh Allah Ta'ala itu perlukan mujahadah supaya Allah pilih kita. Dan saya yakin pada malam yang penuh barakah ni, Yaumul Jumaah, semua yang menonton dia dipilih oleh Allah SWT. Dipilih oleh Allah. Ya. Benar. Ya, betul. Kita rindu nak pergi, nak menghadiri majlis ilmu, faham. Cuma apa saja yang berlaku ni, kita nak kaitkan, kita nak lihat dengan keimanan. Apa sebenarnya hikmah? Apa tamsil, contoh-contoh yang kita boleh ambil iktibar. Supaya kita faham akan erti kehidupan yang sebenar itu di mana? Di akhirat sana. Di syurga sana. Adakah kita terpilih untuk masuk dalam syurga Allah? Dan Nabi SAW bagi jaminan, semua umatku masuk syurga. Allahu Akbar. Dan kita dah dipilih pun. Allah pilih dengan cara kita jadi orang beriman. Semua. Yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Allahu Akbar. Illa aba. Kecuali orang yang enggan. Dia enggan, dia tak dapat lah. Jadi, siapa yang enggan, dialah tak dapat. Ya, Tuan Muhammad Rizal, rindu lama tak jumpa kat Surah Menara TM. Masya Allah. InsyaAllah, satu masa nanti akan tiba masanya kita bertemu kembali. Kita bertemu kembali, beraksi kembali di gelanggang. Kuliah-kuliah Zuhur, kuliah Maghrib, kuliah Duha, kuliah Subuh. InsyaAllah. Benar, banyak hikmah yang kita dapat singkapi dalam PKP ni. Yang paling penting PKP itu apa? Perintah kawalan perasaan. Perintah kawalan perasaan. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, kita sambung pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita masih membincangkan pada usul perbahasan kehidupan pada fasa siddiq. Kita ada 4 fasa perbincangan. Ada 4 fasa perbincangan. Ingat, kita syarah kehidupan ini ada kaedah. Sebab tu statement-statement ataupun isu-isu yang saya lontarkan, yang sama ada dalam kuliah ataupun dalam tulisan saya di wall ke atau dalam tulisan penulisan, ada kaedah syarahan, bukan sekadar perhati kosong, bukan kata-kata kosong, bukan kata-kata berdasarkan kekecewaan atau bersandarkan kejayaan seseorang, tidak. Tapi ianya melalui proses yang diambil daripada sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan sudah pasti ikut Nabi akan ikut Allah. Kalau bukti kita cinta Allah, pasti kita kena ikut Nabi. Dan apa yang kita katakan, apa yang kita syarahkan, apa yang kita lontarkan, ini semua bertepatan dengan apa yang Allah nak dan apa yang Nabi nak. Tak lari daripada kerangka itu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kena faham. Benar, Tuan Siti Syarifah, pergi ke masjid pun kita dah rasa seronok. Apatah lagi lah pilih ke syurga, betul? Merentas negeri tu hari pun dah seronok. Merentas negeri. Seronok dah. Bayangkan kita merentas ke negeri akhirat. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di syurga sana. Allah tak tahu gambarannya bagaimana. Sebab tu orang beriman dia sentiasa kaitkan dengan akhirat. Orang beriman dia akan sentiasa kaitkan apa yang berlaku di dunia dengan akhirat. Mesti dikaitkan dengan akhirat. Apabila kita mengakhiratkan dunia, apa saja statement-statement, contoh merentas negeri, saya akan kaitkan dengan akhirat. Merentas negeri akhirat. Nah, negeri juga Allah gunakan perkataan negeri. Sesungguhnya negeri, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Darul, kan negeri akhirat. Allah guna dan surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akan segala kurniaan akan negeri akhirat. Kejar apa saja yang boleh benefit hidup kita di negeri akhirat. Allah suruh fast action. Kejar. Sebab tu tak ada istilah kejar dunia. Yang ada adalah kejar akhirat. Tak ada istilah kejar harta. Tak ada. Kejar kerjaya. Tak ada. Cuma orang keliru kan. Bila saya sebut, dah ada yang keliru.
biarlah keliru. Sebab dia tidak tahu tu yang keliru tu. Jadi apa saja statement itu kita nak kaitkan dengan akhirat. Itulah ujian. Ujian di dunia, darul imtihan, negeri ujian ni, dunia ni tempat ujian. Maka kita kena kaitkan dengan akhirat. Kaitkan dengan syurga, kaitkan dengan neraka. Apabila kita mampu mengalihkan pandangan dunia ini, yang mana dipandang dengan pandangan akhirat, itulah zikir. Itulah ingat. Orang yang ingat, dia akan tengok apa yang ada di depan matanya itu, pasti ada kaitannya di sana. Baru dia akan selamat. Dia tak ada istilah dunia-dunia lah. Akhirat-akhirat tak ada. Dan kita dah sentuh tentang mengakhiratkan dunia. Jadi kita kaitkan perkataan-perkataan yang kita boleh sinkronisekan. Perkataan-perkataan yang kita boleh matchkan dengan akhirat. Contoh negeri, merentas negeri. Jadi merentas negeri akhirat. Sekarang kita di dunia, bila diizinkan merentas ke negeri akhirat. Subhanallah. Itu satu kenikmatan apabila di akhirat pula nanti, kita balik berjumpa asal usul kita. Di mana asal usul kita? Inna lillah, daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada asal usul kita. Ini nak jumpa dengan Allah. Pasti kita kena seronok. Contoh, PKP. Kita kaitkan dengan akhirat. Apa dia? Perintah kawalan pergerakan. Kenapa kena kawal pergerakan? Kerana dia akan mengawal perasaan. Kerana kalau kita diam, sebenarnya bila ada masalah, ini sebagai contoh. Kita sambung kajian kita ya. Sambil tu, yang mana baru masuk, Alhamdulillah, terima kasih. Dah bantu sebarkan. Share, tekan butang share dan butang like. Ya. Baik. Jadi, kita lihat hikmah ujian COVID. Bila keadaan begitu meruncing, apa yang akan diambil langkah-langkahnya? Ialah mengawal pergerakan. Cuba tengok. Kenapa kena kawal pergerakan? Cuba kita kaji. Why? Lalu diberikan satu istilah, memutuskan rantaian penyakit. Maka bila ada masalah dan bila makin tinggi masalah, makin kronik masalah, jangan banyak bergerak. Bila kata jangan banyak bergerak, ni nak kaitkan dengan apa? Ibadah apa? Iktikaf. Berhenti. Iktikaf. Ataupun berkhalwat. Atau bersuluk. Berhenti. Waqaf. Iktikaf. Berhenti. Itu maknanya. Berhenti atau iktikaf itu untuk apa? Untuk recharge. Untuk mohon ilham. Beruzlah. Itu Nabi SAW. Beruzlah. Berkhalwat. Berdua-duaan ni maksudnya bukan dengan orang sebab saja. Berkhalwat ni antara kita dengan Allah SWT. Beruzlah. Duduk diam. Sebab itu bila datang sesuatu ujian yang begitu hebat, sebenarnya antara reflect, respon, dipanggil auto-responder sistem badan kita ni, dia akan diam. Cuba tengok orang kalau ada masalah banyak, dia diam, apa hal ni? Kamu ada apa hal? Slow dia. Tak kesana ke sini ni. Nampak? Sebab dia nak cool down balik. Dia nak kecilkan kembali, nak memusatkan kembali. Itu namanya mengasingkan diri dipanggil. Kalau suluk tu mengasingkan diri. Kalau kita lihat kisah pemuda Al-Kahfi. Ini disunahkan malam Jumaat ni. Hari Jumaat juga. Dan malam Jumaat, hari Jumaat. Membaca suratul Kahfi. Apa yang berlaku ketika ancaman daripada pemerintah raja yang zalim, maka kaedahnya adalah asingkan diri. Jadi sekarang kita berada pada keadaan yang penyakit berjangkit yang membawa kepada kematian. Ini isu besar, bukan isu kecil. Jadi apa keadaannya? Kecilkan pergerakan. Samalah dengan manusia. Apabila dunia ni banyak masalah, so janganlah banyak bergerak ke sana ke sini. Sebab tu orang beriman itu bukan jenis yang suka berseronok. Tidak. Adapun mereka mengembara ke muka bumi ini untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan saja-saja kosong-kosong jalan-jalan, tak ada. Itu kaedah dia. Bersuluk ni, itu nama suluk ini.
yakni dan khalwat itu perkataan. Bersuluk atau berkhalwat. Yang mana suluk ni salik. Itu sang salik perjalanan seorang itu menuju pada Allah. Maka dia mengasingkan diri, itu nama suluk. Mengasingkan dirilah sama, berkhalwat sama. Jadi sidang penuntun sedang nyembah mata Allah SWT. Duduk merenung, duduk, diam. Duduk, jangan lari. Duduk, jangan lari. Ini macam kuliah. Duduk, jangan nak bangun-bangun. Jangan nak tukar-tukar channel tu. Tengah sampai habis. Itu maksud dia. Bila kita diam, itu nama diam. Diam. Diam ni bukan diam-diam. Diam ni maknanya nak recharge, nak cleansing, nak takhalli, pembersihan. Bila kita diam, itu kita berzikir. Kita berfikir, berzikir, merenung, muhasabah. Di saat musibah, perkara yang terbaik nak dibuat waktu ini adalah muhasabah. Bertafakur, bertazakur. Tazakur ni mengingat Allah. Bukan sekadar sebut Allah, tetapi menghayati kembali kalam-kalam ataupun nama-namanya. Macam apa yang kita buat ini. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita mula menghayati di saat musibah, kita bermuhasabah, kita duduk diam, bukan sebab diam-diam, sebab dah terdiam, tapi mendiamkan diri bermakna membersihkan. Kita diam, kita nak memperbetulkan atau kita nak merenung apa perkara yang menyebabkan musibah ni datang mungkin atas kesilapan kita. Dan itu sudah pasti. Allah kata surah Syura ayat 30, kebanyakan musibah yang berlaku itu atas tangan kamu sendiri. Kerosakan-kerosakan yang kita lakukan. Nampak? Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey, muka surat 55. Muka surat 55. Muka surat 55 edisi lama 43. Muka surat 55 edisi lama 43. Baik. Mari kita lihat ke paparan skrin. Ini nota kita. Baik, pada malam yang penuh barakah ni, bila kita bermasalah, kita ada ujian. Ujian itu apa? Kita buat murajaah. Kita buat murajaah. Kita nak melihat. Dengar sambil baring boleh ke Ustaz? Yang mana selesa lah. Tuan habis weather pekan. Tak, sebab kita bukan depan-depan ni. Tapi alangkah bagusnya kalau duduk elok-elok. Dia panggil, kita sendiri yang menjadikan itunya nampak serius. Baring pun tak masalah, boleh. Kan? Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jangan terbaring sudahlah. Habis weather pekan. Allah Ustaz terbaring dah. Tidur terus. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat, bila kita nak memahami apakah inti ataupun usul kepada ujian itu, akar dia ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut-takut. Jadi ujian itu berkenaan dengan iman. Ujian keimanan itu apa? Keimanan itu berkenaan tentang ketakutan. Takut. Khauf. Takut. Baik. Jadi dalam hidup kita ini akan banyak ketakutan-ketakutan yang tiada asas. Ketakutan-ketakutan yang tiada asas. Ada ketakutan yang ada asas. Seperti takut pada perkara yang zahir. Nampak. Dia panggil ketakutan adat. Adat. Seperti zahir, takut kena langgar. Itu adat. Takut pisau, potong jari. Adat. Tapi ketakutan yang tiada asas ni ketakutan yang melibatkan prasangka. Contoh bab rezeki, bab harta, masa depan nanti. Ketakutan yang tiada asas. Ketakutan yang diwujudkan kerana kejahilan. Dan ketakutan itu datang ujian. Allah hantar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ketakutan yang berlaku kerana berlakunya keadaan yang boleh menimbulkan ketakutan. Tetapi hakikatnya tidak.
Hakikatnya tidak. Jom lapar kita dah bincang. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Ya, takut kurang harta. Why? Sebenarnya tidak perlu takut. Tapi kerana prasangka, sangka-sangka, kerana jahil kita tentang Allah, kita anggap kurang harta itu menyebabkan malapetaka, mudarat. Sedangkan tidak. Ketakutan yang tiada asas. Jadi ini yang berlaku. Itu yang kita ada setengah tubuh hujah panjang dengan saya tu. Pening dia. Pening dia bila saya sentuh tentang harta. Bergaduh. Bukan bergaduh lah. Kan? Tapi itulah dia. Kita pun fahamlah atas sebab. Mungkin dia tak faham. Keliru. Tak apalah. Sampai katanya mana dalil? Mana dalil mengatakan tak boleh kumpul harta? Pula dah. Ada dalilnya. Alhaakumut takasur hatta zuntumul maqabir. Alhaakumut takasur. Kita ni dilalaikan untuk berbuat kebaikan kerana sibuk kumpul harta. Sibuk cari harta sampai lupa pahala. Gadaikan pahala kerana nak cari harta. Apa dalilnya? Sebab cari duit lambat solat. Niaga. Kalau kerja, ala kulihal lah. Ada bos. Tapi itu pun tak bolehlah suka-suka kita. Asyik-asyik bos. Bos tak bagi. Sampai bila? Kena usaha lah. Yang niaga, yang masa je freedom. Yang dikatakan kebebasan masa. Tengok, lambat-lambat pun solat. Tak jadi pancul pun. Dengan meeting, dengan klien, pancul. Tapi dengan Allah, tak apa. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui terus. Dalil. Sibuk bila saya kaitkan dengan wanita berharta. Saya tak sebut wanita berkejaya. Saya sebut wanita berharta. Penin. Confused dia. Panik dia. Kenapa Ustaz tak boleh ada harta ke? Tanya pada saya. Bukan tak boleh ada harta. Nabi kata dah. Yang halal akan dihisap. Yang haram akan diazab. Seronok sangat. Kenapa? Sebab tak ikut kuliah Ustaz, just tengok status tu pening. Itulah Puan Asha Paris. Pening terus. Sebab statement saya mengatakan, wanita jangan jadikan alasan nak pegang harta kerana tak nak menyusahkan suaminya. Alasan tu tak kuat. Sebab menyusahkan suami ni bukan sebab dengan buat suami, bang, tak payah fikir harta, bang, saya settle. Dah. Kok mana pun, isteri itu adalah pimpinan, akan ditanya dosanya. Nampak? Ditanya. Jadi kalau wanita pun sendiri dah ditanya, apatah lagi kalau wanita berharta. 2 kali tanyalah. Ustaz, macam mana tak nak kerja harta? Kejar masa solat. Itu cara dia. Nampak? Khair. Jadi, kalau kita lihat, kita hayati balik. Ujian. Allah uji ketakutan. Wa naqsim minal amwal. Takut kurang harta. Memang harta akan berkurang. Ustaz, saya nak kumpul harta, tak nak bagi habis. Boleh? Kita lawan. Siapa habis dulu? Tengok-tengok kita habis dulu. Tanamlah kita. Memanglah harta tak habis. Harta saya 7 keturunan, Ustaz, tak habis. Oh, hebat. Tapi masalahnya kamu yang habis. Oh, ya tak ya juga. Tak harta habis dulu, kita habis dulu. Sebab dua-dua dunia. Harta pun dunia, jasad pun dunia. Kita berlumba siapa yang kahwin dulu. Ya Ustaz. Ustaz Muhammad, janganlah yang puak-puak saka tu Ustaz. Oh, tu saka harta. Tak apalah. Saya bertanggungjawab atas statement tu. Kita cuba juga untuk mensyarahnya dengan izin Allah. Kita lihat setakat mana diizinkan, maka itu yang disampaikan. Ya? Jadi, ketakutan yang dibina itu mesti berasas. Alang-alang takut, tajuk dia. Kalau saya tulis, alang-alang takut, biar takut sungguh-sungguh. Jangan takut.
Biasa perkataan takut-takut kan, takut-takut nanti, takut-takut. Jangan takut-takut, biar takut betul-betul. Hidup ni biar takut sungguh-sungguh. Takut apa? Takut yang hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Takut hanya pada Allah Azza wa Jalla. Yeah. Maka kita nak membina ketakutan, asasnya Allah dah bagi kita rasa takut tu, patut kita tanamkan lagi ketakutan ni kenapa datang, kenapa. Patut kaitkan takut itu dengan Allah. Dengan Allah. Takut tentang lapar. Kaitkan dengan Allah. Takut tentang harta. Kaitkan dengan Allah. Takut tentang apa? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Kaitkan dengan Allah. Wal ju'an wal anfusi was samarat. Takut. Sebab takut ni perkara yang bukan datang dengan sendiri. Bukan masuk datang dari diri kita. Tak, Allah bagi. Allah bagi ketakutan untuk kita uruskan ketakutan itu. Uruskan ketakutan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Bila kita cerita bab perbahasan takut, baru fasa pertama dalam bab iman. Sebab iman itu dimulai dengan merasa takut kepada Allah. Jadi bukan takut-takut. Takut-takut. Jadi ya, meninggalkan harta konon-kononnya untuk jaminan anak, isteri semua. Last sekali bergaduh. Bukan nak bina keimanan. Dia membina kebendaan. Bila manusia ditanamkan ketakutan tanpa ada kebendaan, maka dia akan bergaduh lah. Pergaduhan, perebutan berlaku kerana takut. Kenapa bergaduh? Bila suami nak kahwin lagi, takut hilang suami lah. Perebutan berlaku kerana ketakutan. Takut yang tiada asas. Jadi sebab tu tajuk malam ni kita nak tekankan mengatasi ujian ketakutan. Sebab kesimpulan kepada subjek ujian ini adalah ketakutan. Takut yang tiada asas tadi. Yang terbina disebabkan kebendaan. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT meletakkan kembali ataupun membina ketakutan yang sebenar adalah dengan kita kembalikan hati dan jasad. Dua-dua sekali. Hakikat dan syariat. Kita tak nak kata, takut, sebut saja. Konon-konon hati saya takut. Tapi jasadnya menempah ke neraka. Tak jadi juga. Dia kalau takut, dia mesti bawa sekali jasad dia. Buktikan ketakutan itu. Sebab tu kata ulama, hati itu raja, jasad itu rakyat jelata. Kalau hati itu bina ketakutan, maka jasadnya turut ikut sekali. Maka di sini kita tulis hati dan jasad untuk takut hanya kepada Allah SWT. Yang menjadikan setiap ujian yang berlaku di dalam hidup kita ni, dan bukannya dengan kita takut pada masalah. Baik, jadi di sini kalau saya buat gambar rajahnya. Baik. Kalau kita lihat di sini. Ujian ketakutan. Maka ketakutan ini kita nak alihkan ketakutan yang hadir dari hati dan mendorong jasad. Kedua-dua ini kita nak bawa dia balik kepada Allah. Kita nak kembalikan ketakutan khauf itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini sedang penonton sejemaah mata Allah SWT, kita tak nak ketakutan ini, hati dan jasad ini beralih kepada makhluk. Ni kita bimbang ni. Dia beralih kepada makhluk. Jasad, dua-dua ni, dia bermula dengan takut ni yang Allah berikan. Tapi apabila tiada dia
kesedaran terhalang, maka dia akan pergi pada makhluk. Ketakutan tu diletakkan pada makhluk. Sepatutnya ketakutan itu kena dibalikkan kepada Allah. Nampak? Bila dia jadi kembali kepada makhluk, jadi yang ditakutkan itu adalah dia takutkan keadaan. Nah, ini keadaan makhluk lah. Kebendaan. Ini yang tidak boleh. Jadi bukannya dengan kita takut pada ataupun yang dinamakan ujian. Kita takut pada ujian, masalah, atau takut pada susah, senang. Menyebabkan kalau kita tidak alihkan, masih berada di fasa, kita berada di fasa ini, kita masih berbicara pada fasa ini, di sini dia akan terhijab dia daripada melihat Allah, mengenal Allah. Terhijab. Ini akan jadi tembok dia yang menghalang untuk membawa dia kepada Allah. Menyebabkan dia akan nampak apa? Dia akan nampak makhluk. Maka susah senang perbincangan dia adalah usaha. Dia makin jauh, makin jauh. Makin jauh, makin jauh. Maka dia yakin pula dengan usaha. Bina yakin dengan usaha. Dia mula makin jauh, makin jauh, makin jauh. Yang ni kita tak nak. Maka ni kehancuran yang berlaku tanpa sedar. Ya, takut mesti daripada Allah. Tapi nak bagi tahunya, Puan Cempaka Sari, apabila kita kaitkan nanti dengan Allah, Allah suruh takut balik kepada siapa yang aku suruh takut. Contoh, kalau suami marah, maka kena takut. Kenapa? Padanya itu ada berkaitan dengan suruhan Allah. Okey. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, Puan Fazilah Ahmad. Benar tu. Ingat lagi mula-mula dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan dia panggil menempah saja kan. Tapi Alhamdulillah sekarang ni luar biasa. Allah pilih, Allah pilih. Allah pilih lah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik. Jadi kita tak nak takut ini pada makhluk, pada keadaan, pada kebendaan, pada susah, pada senang. Kita nak takut pada Allah. Macam takut hantu samalah. Tuan Hamizi Hamzah. Takut pada makhluk lah. Kita malah lebih bahaya, kita anggap hantu tu boleh mudaratkan kita. Lagi bahaya. Kita nampak, kita lebih nampak dan lebih takut pada hantu yang memudaratkan. Ini yang bahaya tu. Kita dah ditanam, dah dididik. Ambil lah dia hantu. Ambil lah dia. Nampak? Akhirnya, menyebabkan apa? Menyebabkan dia hilang ketakutan pada Allah yang menjadikan hantu tu. Dia sebab tu takut ni tak boleh ada dua. Dia akan lebihkan salah satu. Dia tidak akan dua-dua takut. Dia tak jadi. Dia sama ada nak takut Allah atau takut hantu. Dia perbincangan dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Dan bila kata orang beriman, orang mukmin adalah yang takut pada Allah dengan seluruh anggota badannya dan juga merasa gerun di dalam hatinya akan segala kekuasaan Allah. Baik, bila ada ujian datang, Allah bagi takut dan kita mula faham, kita gerun, kita takut ni sebab ketakutan kita ini, semalam kita dah bincangkan, sebab pada Allah, ketakutan kita ni pada Allah, yang mana Allah memiliki sifat mudarat dan manfaat. Ada dua, nafi', manfaat dan mudarat. Dan ada pun yang kita takut itu adalah sifat Allah, yadar, yadurru, yadar, la yadurru. Jadi kita takut kepada Allah yang memberi mudarat melalui jalan ujian, kesusahan
atau kesenangan. Dua-dua kena. Jadi yang kita takut itu adalah direct kepada Allah ni. Ya Allah, aku takut mudaratmu yang engkau datangkan melalui ujian ini. Sebab tu kita minta beri kita kekuatan untuk melalui ujian ini. Itu cara dia. Jadi takut kita itu sudah dikembalikan. Alang-alang takut, takut sungguh-sungguh. Allah yang menjadikan ujian itu, Allah yang menjadikan ujian susah dan senang, itu untuk manusia. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Benar. Ya, Tuan Surah An-Najah, bila dia dah mula salah faham, maka dia ingat rezeki daripada makhluk, maka tu yang dia takut tu. Kenapa kita takut? Sebab kita nampak dari makhluk lah kita akan dapat. Benarkah Ustaz iblis boleh mencederakan? Bukan kata iblis, pisau boleh mencederakan. Semut pun boleh, semut api. Semut api apa, binatang makhluk apa saja. Tapi siapa yang izinkan? Allah, mudarat tu. Tiada satu pun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Nampak? Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya gini, ketakutan itu ada. Hantu tu nama belah-belah kita ni panggil hantu lah. Si ada nama tu pocong lah, kuntilanak, gundurrawa lah. Naknya syaitan, iblis je, jin. Daripada kalangan jin. Jin yang mana ikut iblis, dia akan buatlah kerosakan. Itulah dia. Jadi, faham baik-baik. Sekarang ni kita nak membina ketakutan yang sebenar. Yang mana apa ketakutan yang sebenar itu? Ni, sidang jemaah mata Allah SWT. Ni, kita takut dengan mudarat ni. Ni, mudarat ni. Ya Allah, aku takut dengan mudarat Engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku takut dengan mudarat pada ujian. Ini baru betul. Ya Allah, aku takut. Ni. Cuba tengok. Mari kita faham betul-betul. Ya Allah, aku takut pada Engkau yang mendatangkan mudarat pada kesusahanku ini. Itu dia. Barulah jelas kita punya ketakutan bukannya kesusahan ini, tapi kita takut dengan mudarat ini. Dia hantu jin, Tuan Samsul, jin. Jin ni daripada nar, api. Benar. Ya Allah, aku takut pada Engkau yang mendatangkan mudarat pada kesusahan ini. Jangan, Ya Allah, aku takut susah. Ya Allah, aku takut susah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku takut susah. Ya Allah, aku takut pada Engkau, Ya Allah. Engkau yang mendatangkan mudarat pada susah ini. Tapi, bak kata Tuan admin surah An-Najah, macam mana ni Ustaz, tak takut? Tak takut ni? Jadi, sebab apa tak takut? Sebab kaedah membinanya itu tidak kena. Jadi, kita kena bina ketakutan ni. Ketakutan ni kita kena binanya. Barulah Allah berikan ketakutan kita pada Allah. Anugerah ketakutan ni, macam mana datangnya lapar, rasa takut. Rasa takut. Ingat, boleh buat-buat ke? Apatah lagi rasa takut pada Allah. Subhanallah. Lagi tak boleh buat-buat. Rasa lapar boleh buat-buat ke?
Nampak? Cuba kita lihat. Rasa lapar. Ni rasa takut, ni rasa lapar. Bila sebut soal rasa, dia bukan kawalan manusia. Bila sebut soal rasa, dia bukan kawalan manusia. Malah bukan rasa-rasanya. Rasa-rasanya lapar. Aku rasa-rasanya. Dia tak main rasa-rasa. Rasa betul. Jadi, rasa itu anugerah. Jadi kalau tak boleh takut tu masalah. Sebab apa tak boleh rasa takut Allah ni? Sebab ketakutan ini sudah beralih selain Allah. Allahu Akbar. Takut ini dah pergi kepada selain Allah. Ghairillah. Hasbi Allah. Hasbi Rabbi. Jalallah. Ma fi qalbi. Ghairullah. Tu. Hasbi Rabbi. Cukuplah Allah bagiku. Jalallah. Rasa satu perasaan. Bukan. Puan Haryati. Rasa bukan perasaan. Puan Haryati, yuk. Nanti. Rasa itu anugerah. Rasa bukan perasaan. Perasaan cerita bab lain. Perasaan itu emosi. Dia boleh jadi perasaan takut. Tapi bila kata rasa takut itu genuine. Perasaan takut boleh buat-buat. Dia ada beza ni. Lalang dah sentuh tu, saya sentuh sekejap. Rasa perasaan. Ni perkataan yang biasa kita gunakan hari ni. Perasaan itu emosi. Nafsu. Yang boleh tergantung ataupun diwujudkan melalui keadaan. Tapi rasa ini adalah jiwa. Hati. Yang hadir dari kesedaran. Ni. Rasa ini kalau sekiranya tidak dibentuk, malah dikuasai oleh perasaan, itu yang dipanggil hati yang sakit, maka rasanya tidak sempurna. Ni zauq dipanggil zauq. Kalau perasaan bukan. Sebab tu contoh rasa takut versus perasaan takut. Dua benda beza ni. Boleh ya? Sebenarnya mata Allah SWT. Perasaan takut. Rasa takut ini datang dengan kesedaran. Tapi kalau perasaan takut datang daripada keadaan yang ditakut-takutkan. Inilah. Sekadar ditakut-takutkan saja. Perasaan lawa samalah. Perasaan cantik. Perasaan cantik, dia perasaan ni diambil pada perkataan perasa. Perasa ni kan bukan tulen. Perasa tiruan. Perasa. Bila kata perasan, dia maknanya dia satu kenyataan. Perasaan cantik. Maka bukannya tulen dia cantik. Tempelan saja. Kalau rasa cantik, bukan dia. Rasa cantik tu sifat. Daripada mana? Allah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sebab tu, bila saya sentuh isu-isu tertentu, bila kita ada ilmu bezakan rasa dan perasaan, betul. Bukan bercakap ikut perasaan. Kalau saya pun tak boleh nak bezakan mana rasa mana perasaan, tiba-tiba nak timbulkan kontroversi dengan saya pun hanyut sekali. Seduk sendiri bahasa kasar Ustaz. Betul lah tu. Betul lah. Syok sendirilah kamu ni. Betul. Itu pun tak kasar lagi tu Puan Haliza.
Apa nak kasar lagi? Fikirlah perkataan dia. Bila rasa takut Allah tapi masih berani buat maksiat, maknanya itu perasaan lah kan, bukan anggota rasa takut. Ya, dia masih tidak sedar lah. Perasaan saja wujud tapi tidak benar-benar rasa. Jadi rasa versus perasaan ataupun kebenaran versus sangkaan. Rasa ini kebenaran, perasaan itu sangkaan. Rasa itu kebenaran. Kalau perasaan itu berdasarkan sangkaan. Hati-hati dalam mendefinisikannya. Sebab tu kena ada guru yang membimbing. Kena ada guru yang membimbing. Kalau tidak kita duk perkataan pun salah guna. Kejap rasa, kejap sangka. Saya rasa tak cantik tapi orang rasa saya cantik. Itu nama perasaan cantik. Sama dia. Kalau cantik, Puan Atikah Zulekha, terimalah kenyataan awak tu cantik. Apa betul? Awak ni cantik lah. Alhamdulillah, saya dah terima kenyataan tu dah. Jadi bila terima kenyataan cantik, tak adalah nak perasaan cantik dah. Terima je kenyataan. Orang yang tak boleh terima kenyataan tu duk perasaan tu. Dah Allah jadikan muka cantik. Syukurlah, Alhamdulillah. Janganlah muka cantik perangai hodoh. Tu pun tak boleh. Allah dah jadikan muka cantik lebih sikit pada orang lain Allah buat. Syukurlah. Tak payahlah. Tak adalah. Saya rasa saya tak cantik. Ngaku je. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Allah jadikan saya cantik. Maknanya cantik masih duduk pada perasaan lah tu. Terima je kenyataan. Awak ni cantik lah. Alhamdulillah. Benar tu. Apa yang benar? Sebab Allah yang cantikkan saya. Alhamdulillah. Habis cerita. Saya nak apa ni? Oh ya ke? Oh ya ke? Dan yang paling penting, cantik itu pada yang halal. Betul, Puan Fazilah. Orang lelaki tengok perempuan cantik. Iyalah, betul lah. Bukan tengok perempuan je, tengok perempuan cantik. Pada peringkat pertama. Tengok-tengok cantik dia itu sebenarnya bila dia dapat, tapi berubah perangai. Rupanya cantik itu bukan tak pada rupa. Cantik pada akhlaknya. Yang ni yang halal. Kalau Allah jadikan muka cantik, perangai macam haram, tak guna juga. Rupa cantik, perangai macam haram. Sebab cantik pada yang halal saja. Jadi, wahai suami-suami, wahai isteri-isteri, sekiranya anda sudah ada suami yang halal, sudah ada isteri yang halal, maka itulah yang cantik. Allah cantikkan. Ya. Kembalikan pada Allah bila dipuji. Ya, benar. Itu sifat Allah kan. Allah puji. Awak cantik ni lagi. Tak adalah. Alhamdulillah. Bolehlah. Itulah sejak ayah hari ni orang selalu puji saya. Alhamdulillah lah kan. Pula perasaan. Orang puji cantik. Alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah kenyataan. Saya dah terima dah. Orang lelaki tengok dengan nafsu. Nafsu ni, orang perempuan pun tengok dengan nafsu. Sama dia 2 kali 5. Nafsu ni tengok benda. Kalau nak kahwin tengok rupa. Handsome. Mana yang handsome? Mana yang handsome lah. Sama je. Jangan sebut kata laki yang perempuan. Laki pun 2 kali 5. Perempuan pun 2 kali 5. Sama lah. Tengok je nak pilih laki yang handsome je. Sama je. Nampak? Kalau bak kahwin lagi, suruh kahwin dengan kahwin dia yang janda yang tua tu. Jangan abang nak mandai-mandai. Tapi bila bagi kat dia, dia nak handsome. Kau boleh nak handsome lah. Mana sama je lah. Nafsu tu kebendaan, keadaan. 2 kali 5 je. Jadi cantik memang letak pada yang halal. Baik, sambung. Nama cerita bab cantik pula ni. Sambung. Baik, tadi rasa tadi. Bila kata takut, rasa ni anugerah Allah. Ingat, rasa bukan kita buat. Tak boleh rasa, main rasa-rasa, tak boleh. Rasa ni anugerah Allah. Sekarang ni kita kena fokus. Bagaimana nak dapat rasa itu? Maka, mari kita lihat ulama syarahkan. Dia bukan yang mandai-mandai. Tak ada Islam mandai-mandai dalam hidup. Dalam apatah lagi kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Istighfar boleh ke Ustaz kalau orang puji? Bukan kata istighfar, innalillah terus.
Tuan Azman, orang puji dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa inilah? Saya kembalikan kepada Allah. Innalillah. Daripada Allah cantik ni datang, kepada Allah cantik ni dikembalikan. Istighfar pun boleh. Jadi kata kuncinya jangan perasan lah. Itu je lah. Orang puji baik pun jangan perasan lah. Pakai seban, pakai jubah, pakai tudung labu. Saya bukan apa Ustaz. Saya bukan tak nak pakai tudung labu. Tapi nanti orang, yelah kan orang nampak saya ni macam Ustazah lah pula. Dah perasan baik tu kenapa? Pakai je lah. Bukan apa Ustaz. Kita tak nak berlebih sangat. Nanti orang nampak saya ni macam over lah sangat. Itu perasan lah tu. Nak pakai. Nak pakai je. Tak ada apa ubah pun. Kuli tetap kuli, hamba tetap hamba. Tak berubah pun naik jadi tahta dan lain. Si hamba nyama-nyama je. Hamba tetap hamba. Tak berubah pun dia. Tak berubah pun dia. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka bagaimana nak bina rasa ini? Mengandalkan rasa ini bukan dari kita. Di sinilah datangnya perbahasan Al-Faqih Abu La'id Samarkandi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, syukur puan Atika Zulaikha nampak berseri, haza min fali rabbi. Saya terima dah kenyataan tu, alhamdulillah. Allah serikan wajah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tak perlu terkejut lah apabila orang kata berserinya ustaz, handsomenya, alhamdulillah. Tak payah. Dah terima kenyataan dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak payah nak terkejut, nak buat panik. Oh iya ke? Oh berseri ke malam ni? Oh iya ke? Tak payah. Tulis banyak-banyak pun tak terkesan. Tulis banyak-banyak. Serilah, apalah. Saya kadang saya perhati tu ada yang nulis tu kan. Macam tak payah try. Masuk terus. Okey. Terkejut terus orang yang memuji tu cakap innalillah. Boleh. Tak ada masalah. Cakap dengan ilmu lah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi Abu La'id Samarkandi rahimahullah ta'ala meletakkan bagaimana membina ketakutan yang sebenar. Membina rasa ketakutan. Membina rasa ketakutan yang sebenar. Nampak? Bila dipuji gemuk, marah pula. Puji cantik, perasan pula. Itulah dia masalahnya. Terimalah kenyataan, betul. Ada orang berjawab berseri sebab itu. Oh, boleh juga. Tak ada masalah. Masalah. Tak terkesan dengan pujian. Kalau pujian pun tak terkesan, makian pun tak terkesan. Jadi, kalau nak dikeji pun tak ada masalah. Kejilah. Tak ada masalah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Haza min fali rabbi. Ustaz, mohon penjelasan. Apa tu Ustazah? Ada yang diizinkan Allah dibukakan hijab melihat makhluk gaib dan kejadian gaib. Ada ustaz kata diruqyah kerana ada gangguan. Sedangkan yang melihat merasai iman, bertambah yakin bahawasanya gaib. Bertambah yakin akan kuasa Allah. Betulkah pendapat ustaz tersebut? Gangguan. Baik. Melihat yang gaib ada tafsiran dia. Tafsiran gaib ini alam gaib pun gaib. Ataupun Allah buka hijab melihat yang gaib. Yang ini apa? Itulah sifat kekuasaan Allah. Itu gaib yang makam tinggi. Gaib. Dia tak ada tengok jin ke sebab memang manusia itu bukan dijadikan untuk melihat gaib-gaib jin lah apalah. Malah jin pun susah nak lihat pun. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamul kata takkan boleh nampak bentuk jin sebenar. Sebab bukan alam kita. Beza-beza. Jadi gangguan itu boleh berlaku. Benar. Boleh. Ada betulnya. Kerana nanti mengganggu. Sebab kita alam manusia. Nanti kalau dia masuk alam jin. Gaib ni tengok jin lah. Jadi dia kan ada dua dimensi. Jadi payahlah dia. Jadi itu yang kata kena ruqyah. Gangguan melihat. Takut dia tak fokus. Tapi sekiranya itu satu kelebihan. Yang mana dia boleh melihat dan makin mendekatkan dia pada Allah. Tak ada masalah lah.
Jadi tengok ke mana hala tuju tu. Ke mana hala tuju nak dibawa itu. Biasanya kalau tengok jin, ingat. Kalau kita tak faham, tak ada guru yang membimbing, apabila mampu Allah bukakan melihat yang gaib, memang itu anugerah. Kalau tiada bimbingan, maka kita bimbang. Sebab dalam alam jin ni, kita bukan hidup alam jin. Jadi kita tak boleh nak bezakan mana jin yang baik, mana yang jin yang jahat. Macam manusia lah. Mana manusia yang baik, mana manusia yang jahat. Jin pun ada munafik. Jadi kita tak boleh nak bezakan sebab bukan alam kita. Jadi kita bimbang lah, kita tertipu dengan jin. Ala-ala sebut jin ni nak betulkan juga. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail kamu kata, kan biasa kita sebut, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Salah katanya. Sebab jin pun macam kita juga. Ada yang jin baik-baik lah. Jin macam manusia. Yang jahat-jahat lah. Yang Islam. Dia tak ada sejahat-jahat, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Itu salah. Jadi kalau sekiranya kelebihan-kelebihan yang ada itu menyebabkan dia makin dekat dengan Allah, wa tafaddal mashkura. Silakan. Tapi benda itu kalau dia membawa pada keraguan, jangan. Tak, makam tinggi ni bukan, makam ni jangan terkeliru dengan kedudukan, ni dapat ilmu laduni ke apa. Makam ni maknanya dia mendapat tahap perjalanan spiritual ataupun jiwanya sampai kepada Allah. Itu dia. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Firasat tu rasa juga ke Ustaz? Baik, itu ilham. Ilham yang datang dengan fikiran. Dia datang pada akal. Dia akal. Itu fasa amanah nanti, firasat ni. Gerak rasa. Dia lebih pada akal fikiran nanti. Tapi fikiran yang datang pada zikir. Firasat. Tapi nak bezakannya adalah hatilah nanti. Hatilah yang akan menentukan firasat itu baik atau sangkaan. Firasat yang baik atau firasat yang buruk. Hatilah dia punya key point dia hati. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ada Ustaz pesan jika tak nak nampak baca ayat sama wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fahum la yubsirun. Ayat surah Yasin. Itu amalan Puan Atikah. Amalan. Apa pun dengan izin Allah. Gangguan melihatlah Puan Muarif. Gangguan melihat. Okey. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Ini kita habis awal sikit. Cerita jin Sasuddin ke pula? Ustaz. Itulah masuk pula cerita jin ni. Allahu Akbar. Tersedak. Okey, baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Minta diri esok nak ke. Okey, baik. Semoga Allah berkati perjalanan Puan Haniza Abdullah. Baik. Mari kita lihat dulu sepintas lalu. Baik. Jadi membina rasa ketakutan yang sebenar ni supaya kita tak nak tertipu lagi ketakutan yang membawa kepada kerosakan, iaitu kebendaan. Kita tak mau. Jadi kata Abu La'id sama Kandi rahimahullah ta'ala, yang pertama apa yang kita kena buat untuk membina rasa takut ni. Alah baru masuk, kita dah nak keluar. Tak apalah Puan Sana Ladis. Itu yang Allah rezekikan, insya-Allah. Besok ada lagi, insya-Allah. Baik, yang pertama kata Abu La'id sama Kandi rahimahullah ta'ala, lidahnya. Nampak, kita akan jaga syariat. Menjaga lidahnya atau lisan. Kata Nabi SAW dalam mafhum hadis, fal yakul khair, berkata baik, atau auliyasmu, diam. Baik, di sini kita kena latih lidah kita, jangan main kata, saya ni Ustaz, kalau bercakap saya tak boleh simpan-simpan, kita kena kata, jangan main-main cakap macam tu. Lisan menggambarkan iman dia. Kalau keluar daripada mulutnya kata-kata yang buruk, bermakna hatinya lebih buruk. Hati-hati.
Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya, kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Ini ibarat teko, kan? Bila kata ibarat teko, maka apa yang ada di dalam itu akan menentukan apa yang ada di luar nanti. Sama. Kalau di dalamnya buruk, maka di luar pun buruk. Ini lisan. Jadi kalau nak bina ketakutan itu, mulakan ni menjaga ni. Jangan keluarkan yang buruk. Sekiranya masih buruk dalam ni, baik diam. Bersihkan. Maka di sini kata Abu Lais Samarkandi rahimahullah ta'ala, maka kata beliau, jangan berdusta. Katakan yang hak. Ni kita belajar ni. Kulil haq walau kana marran. Yang pertama. Yang kedua, lisan gunakan untuk zikir, selawat, Al-Quran. Itulah dia. Nampak? Kalau dunia tu buruk, katakan buruk. Janganlah ubah-ubah mana-mana. Kalau harta tu fitnah, katakan fitnah. Jangan mana-mana tukar. Tidaklah genetik. Ya, ada hatinya Puan Atika. Puan Atika, hati. Kalau tasbih di jari, kalau hatinya masih busuk lagi, bukan kata tasbih. Tasbih satu badan pun tak jadi. Faham? Ya. Jangan cakap dia, tahan. Cakap dia tahan. Tahan. Bersihkan. Tahan dan bersihkan. Lisan, jaga lisan. Zikir, salawat, Al-Quran. Atau diam. Perbanyakkan zikir ini dipanggil zikir lisan lah. Yang dipanggil lafaz. Adapun zikir yang utama itu datang dari hati. Nampak? Hati. Ini kita tengah cerita tentang apa ni? Bagaimana nak bina ketakutan. Nak datangkan rasa ketakutan itu. Kalau kita lisan tak mampu nak jaga, maka kita tak takutlah. Dan setiap yang dikeluarkan itu dicatat roket dan atid. Roket dan atid, maka berkata-kata itu ibarat satu skrip yang akan dicatat dan dicatat. Lidah dan jari jaga-jaga. Ya, itu akan ada lagi yang bawah nanti. Tangan, kaki. Baik. Itu yang pertama. Lisan. Clear? Bab lisan. Sebab tu, mulut ini biar sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Ni kita buat satu kesimpulan pada lisan. Biar sikit-sikit je Allah. Ada pula lah kata Allah ini tiada fadilat. Kata adalah pula. Kan? Macam mana pula tak ada fadilat? Sedangkan semua bermula dengan nama Allah. Semua Allah. Semua sifat kembali kepada empunya sifat. Sikit-sikit Allah. Jangan Allah sikit-sikit. Allah sikit-sikit. Ini tak boleh. Biar sikit-sikit Allah. Jangan Allah sikit-sikit. Ranap kita. Ini akan sakit. Biar sikit-sikit Allah. Dia akan jadi sihat. Jangan Allah sikit-sikit. Dia akan jadi sakit. Apa saja yang ada pada zahir dan batin semua diketahui. Malaikat juga tahu. Itu Allah berikan kelebihan. Bila sebut sikit-sikit Allah, kena kecam, baguslah.
Baguslah Puan Haliza. Kena kecam sebut nama Allah. Dah teruji lah, bagus. Bada'al Islamu ghariba. Bermula Islam itu dengan asing. Summa kemudian akan menjadi asing kembali di akhir zaman. Sebut Allah satu benda yang mungkin janggal. Bila kita nak cerita bab kebenaran, dia akan benda yang membuatkan orang marah, tak suka. Jadi, terimalah. Terimalah. Bajet alim. Baguslah pada kita bajet kafir. Buat apa? Yelah Puan Atika Zulaika, tak apalah. Saya tak nak pun petik mana-mana. Yang menyebut tu patut terasa lah. Sebut apabila kita serius lah sebut Allah ni. Sebab memang Allahus Samad. Allahus Samad. Allah. Kenapa Allahus Samad? Sebab apa yang kita hajat itu sifat-sifat Allah. Apa yang takut nak sebut Allahnya? Apa yang kita hajat? Kaya. Kaya itu sifat Allah. Apa yang kita hajat? Nak kahwin lagi? Kasih sayang lah. Itu sifat Allah. Jadi itu sifat kembali kepada empunya. Kita hajat nak ilmu. Sifat Allah. Jadi apa masalah dia? Jadi tak bolehlah tu Puan Mak Umi setengah aku mulut aja jahat tapi hati aku baik. Salah lah. Itu statement yang batil. Bila yang batil kita kena hancurkan. Baik. Jadi tu dia bab lisan ini. Yang kedua, dia lidah ni tak bertulang. Lidah tak bertulang. Tu ayat dia. Jadi yang menjaga lidah ni apa? Hati. Yang kedua jaga, ni jaga hati. Adapun yang kita bincangkan memanglah berkaitan tentang jaga hati. Baik. Sebab mereka tak faham. Puan Dila Kesuma, Puan Julainah, mereka tak faham. Sifat Allah tu sama ke dengan nama Allah? Ya. Apa maksud sama? Menyatakan namanya. Kita je tak sama. Nama Farid. Nama kita je. Nama Sabariah. Tapi sifat, ya Allah, marah-marah. Nama ahli syurga. Tapi sifat macam ahli neraka. Nampak? Nama je. Allah SWT selari, seiring. Nama Rahman Rahim. Sifatnya Rahman Rahim. Nama sama dengan perbuatan sifat. Kita nama sedap. Atika Zulaika. Sedap nama. Apa maknanya? Cuba tulis itu. Tapi sebab tu nama pun doa. Itu bagi nama yang baik-baik. Supaya sifat pun baik-baik. Nama ahli syurga. Nama ahli syurga. Sifat pun kenalah seperti ahli syurga. Nampak? Sabariah. Allah, betul lah nama Sabariah. Tak perasan saja. Sabariah, nama Sabariah. Kemudian sifatnya sabar tidak? Jadi Sabariah itu namanya. Sifatnya sabar tidak? Jadi sinajemah mata Allah SWT. Baik. Yang kedua, qalbu. Kita berhenti dekat yang kedua ni lah. Kita berhenti dekat yang kedua ni. Baik. Hati yang menjaga lidah. Lalu kata Abu Sa'id Al-Makandi rahimahullah, nak keluarkan, nak biar kalau nak bagi rasa takut ada dalam hati kita, maka kata Abu Sa'id Al-Makandi rahimahullah, hati kena keluarkan hasad. Ni. Hasad, iri, ataupun sifat mazmumah lah. Ditulis kat sini, hasad, dengki, iri. Dengki ni semua tak boleh ni.
Ini semua penyakit-penyakit yang boleh merosakkan. Pendek cerita, penyakit mazmumah. Ya? Allah Akbar. Betul tu Ustaz. Bawa sepebat terlanggar lubang Allah. Bagus. Melatah Allah. Bagus. Itu maknanya ingat. Nama Nurzatul Zafati. Zafati. Ya, Ustaz Janita Harun. Berseluruh. Sebab tu Nabi tak ada borak apa seronok-seronok kosong. Buat seronok-seronok yang tanpa ada fakta. Tak ada. Tak apa. Yang penting nama tu biarlah kita letakkan nama yang membawa semua manusia itu akan membawa nama Allah. Itu yang sebaiknya. Apa maksud membawa nama Allah? Itulah Allah suruh Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Semua ada nama-nama Allah. Itulah kehebatan manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Pada jiwa manusia itulah dinyatakan ataupun ditajallikan segala sifat kekuasaan Allah. Yang mempunyainya itulah nama-nama Allah. Sebut nama Allah macam mana Ustaz? Itu ada, bukan kata mengeluh. Marah pun ada. Astaghfirullahalazim. Maka sebutannya itu hanya pada lisan Tuan Abil Welda Pekat. Tidak sampai kepada kesedaran yang nyata. Bukan kata sebut Allah mengeluh. Orang yang tak kenal Allah pun boleh sebut Allah. Tuhan Allah. Sebut Allah. Jadi menunjukkan luas ataupun hebatnya nama Allah ini meliputi segala-galanya. Di saat susah, di saat senang, ada nama Allah. Walaupun orang itu mengeluh, berkata yang buruk, perkataan ataupun perbuatan yang buruk, tapi nama Allah tetap ada di situ. Menunjukkan Allah meliputi segala-galanya. Nama Allah itu meliputi seluruhnya. Tak ada siapa boleh lari daripada nama Allah. Sama ada dia nak sebut dengan cara perangai buruk, maka dia akan tanggung kesan dia. Dia panggil fitnah atas nama Allah. Atau dia terus menjiwai nama Allah itu. Nama ni Tuan Surah An-Najahiyah biar ada makna. Trend-trend tu ikut trend tak ada makna lah. Adat je lah kita nak biar ada ibadah. Ada nilai ibadah di situ. Biar nama ada nilai ibadah. Jangan ikut trend, sekadar trend, sedap-sedap. Lala sekali jadi nama motor, Yamaha. Gabung-gabung nama suami, gabung nama isteri. Jadi nama motor. Jadi nama tu biar ada nilai ibadah di situ. Kita akan dipanggil dengan nama yang baik-baik. Kata Nabi SAW. Baik, jadi yang kedua ini hati. Hati inilah mengeluarkan seluruh sifat-sifat mazmumah. Yang kata Abu Hasan Makandi rahimahullah antara yang ditekankan di sini adalah menghancurkan atau mengeluarkan rasa permusuhan, dengki, hasad dalam diri. Kerana hasad, dengki dapat menghapuskan kebaikan sebagaimana Nabi SAW sabda, mafhum hadis, hasad memakan kebaikan seperti api membakar kayu api. Hasad termasuk penyakit yang berbahaya di dalam kolbu. Jadi penyakit-penyakit kolbu dan penyakit-penyakit hati ini akan diubati dengan nilai-nilai kefahaman. Alif lam ni, Tuan Puan Alizat, dia tidak boleh sebab alif lam ni dia dah jadi penghususan. Dia dalam bab, kalau bab nahu, alif lam dipanggil alif lam ma'rifah. Alif lam ni namanya alif lam ma'rifah. Apatah lagi merujuk pada nama Allah, Al-Azim. Tak boleh. Dia kena Abdul Azim. Dia tak boleh. Al ni hanya menyatakan adanya, khusus, penghususan. Tapi Al-Hafiz pun, Al-Hafiz nama Allah, yang maha menjaga. Jadi, Al-Hafiz. Tu kalau gelaran ujung tak apalah. Gelaran ujung. Tapi kalau nama ni, nama siapa? Al. Bila kita sebut ada alif lam, ada pula kaitannya nama itu berkaitan dengan nama malaikat Asma'ul Husna. Lagi tak boleh. Asma'. Ada nama-nama Allah. Tak boleh.
kalau nama tu, contoh alif lam ini nak digunakan tanpa ada kena-mengena dengan nama Allah. Apa dia? Saya nak bubuh nama As-Sayyarah. Apa? As-Sayyarah. Kereta, Ustaz. Nama anak kereta apa? Bubuh lah, tak ada masalah. Ada al. Kalau ada panggil saya al saja boleh lah. Al apa? Al lah. Tergantung lah. Al tergantung lah. Al-Bani boleh tak Ustaz? Dia apa saja yang tiada, yang tadi Puan Halizah jamat tadi, sebab Azim dengan Hafiz tu ada nama Asmaul Husna. Jadi apa saja perkataan yang ada nama daripada nama-nama Allah tak boleh kita gunakan directly. Ulama kata tak boleh. Muhammad Hafiz boleh lah. Muhammad Hafiz. Ataupun Muhammad Hafiz biasa sebut Abdul Hafiz. Tapi Hafiz biasa orang tetap Muhammad Hafiz. Abdul Azim. Al-Fatih. Al-Fatih itu gelaran. Ahmad Pintu, Al-Bab. Pun boleh. Yang penting jangan dikaitkan dengan ada nama Allah di situ. Itu pengkhususan. Sebab alif lam ni dia akan merujuk pada empunya dia. Alif lam. Dia panggil kalau dalam pengajian Nahu tu alif lam isim dipanggil. Isim ni nama ni alif lam maknanya menyatakan adanya. Alif lam makrifah. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Pun boleh. Pilih nama-nama Nabi pun boleh. Tuan Surah Najaya. Jadi baik kesimpulan kita boleh buat pada malam ni. Okey, kita habiskan. Pukul 11 ni. Kita berhenti dekat hati. InsyaAllah kita berhenti dekat hati. Buka skrip. Baik. Buat nama nanti PM tepi lah. Keluar pula banyak nama. Baik, sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita kembali kepada penggulungan kita. Alhamdulillah, dah pukul dah 11.20 dah. Baik, jadi apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni, kita membincangkan tentang bagaimana nak meletakkan kembali ketakutan. Sebab ujian ni kesimpulannya adalah ketakutan, takut. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Ramai orang cuba nak mengatasi ketakutan itu dengan prasangka. Dia takut tentang harta, jadi dia sangka dengan duit lah, harta lah menghilangkan ketakutan dia. Tidak. Itu ujian Allah. Dia kena jawab ketakutan dengan keimanan sepatutnya. Jadi kita dah sentuh 2 perkara yang mana ada 7 perkara sepatutnya. Jadi ada 5 lagi perkara yang kita akan sentuh. 2 perkara tersebut adalah yang dikaitkan ataupun disyarahkan oleh Abu Laid Samarkandi rahmatullah yang dimulakan dengan untuk membina kembali ketakutan. Rasa takut itu biar berasas. Rasa takut biar benar-benar rasa takut yang wujud dengan keimanan. Dimulakan dengan lisan. Dimulakan dengan lisan. Yang ini lisan yang dibentuk dengan keimanan. Kata-katanya terarah dengan hati yang jelas keimanan dia. Yang keduanya adalah qalbu, hati. Jadi hati ni adalah proses penyucian pula. Cerita bab takhalli, pembersihan, tazkiyah, penyucian. Jadi hati ni kita kena proses cuci dia supaya lisan yang keluar itu adalah kalam-kalam kebenaran. Lisan yang keluar itu adalah puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi kita gunakan untuk rungutan. Kita untuk perkataan yang menyakitkan. Cacian yang buruk-buruk kita tidak akan lontarkan lagi. Kalau kita masih tidak mampu berkata yang baik-baik, kata Nabi, diam itu lebih baik. Maka sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi cukup setakat itu. Maka mudah-mudahan Allah berkati kita semua di hari yang penuh barakah ni. Ya benar. Takut Allah tak pandang dengan kasih sayang. Jadi perbanyakkan selawatlah kata Nabi SAW. Antara kaedahnya lisan ini banyakkan selawat. Memang kita boleh terus zikir. Tapi kita gunakan ataupun kita jadikan Nabi sebagai wasilah kita perantara ataupun gerentor kita. Kita selawat banyak kata Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim. Selawat kata Nabi SAW. Ambil berkat Jumaat ni. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan cahaya Nabi SAW itu menerobos ataupun menusuk masuk ke jiwa kita ini. Maka secara tidak langsung terkeluarlah segala amarah, mazmumah, lawamah, nafsu yang merosakkan. Maka datanglah cahaya itu. Maka wujudlah dipanggil kalam-kalam yang penuh kebenaran. Jadi perbanyakkan selawat kata Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Sepanjang perbahasan kita ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam ini insyaAllah. Terima kasih banyak. Bertemu lagi pada siri yang berikutnya insyaAllah pada malam esok. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu lagi insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.